wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Al-Fadhil Tuan Imam Pengurusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Husna, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, dan yang amat sebut Al-Fadhil Ustaz Al-Haji Muhammad Mustafa, yang sama-sama berganding dalam bual bicara kita pada malam ini. Konsep kita sebagaimana diberitahu oleh Tuan Pengurusi tadi ialah kita kalau tidak dalam masjid, kita kata buat masjid ni bincang-bincang. Allah kata buat dalam masjid. Jadi kitanya berbincang-bincang dalam kuliah kita ni. Amo tidak tanya dia saja, dia boleh tanya amo boleh tanya dia, tapi amo nak tanya dia aja. Mana kita bincang. Jadi tuan-tuan, perbincangan kita pada malam ni, yang pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada pihak masjid yang telah mengundang kami berdua dan juga memberi kepercayaan kepada kami untuk berada di sini pada malam ni. Dan di atas kepercayaan itu nak ucap terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni perbincangan kita sekitar Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' dan Mi'raj ni semua kita tahu belakang dah. Jadi pada tahun ni kita ngulai pula, Ustaz. Kita ngulai pula, cerita pula, peringat pula supaya kita tidak lupa. Dan Isra' Mi'raj ni sebagaimana semua kita tahu ialah sama ada kita bincang atau tak bincang, kita buat sama-sama. Gamak kita buat semaya. Semaya ni waktu kita ni ialah hubungan rapat dengan hak kita nak bincang pada malam ni. Jadi tuan-tuan, sebelum kita melanjutkan, marilah sama-sama kita baca dulu ayat yang berhubung dengan Isra'. Ayat berhubung dengan Isra' ni ialah disebut di dalam surah Isra' ayat pertama. Surah Isra' ni juga disebut pada satu nama lagi, nama Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam bermula daripada Masjid Haram di Mekah Al-Mukarramah pergi ke Masjid Al-Aqsa di Ilya, Palestin, untuk kami beri tengok kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat yang rekah tu menceritakan kepada kita tentang Isra'. Isra' ni ialah jalan waktu malam, perjalanan bumi. Perjalanan di bumi. Adapun Mi'raj, perjalanan naik ke atas ke langit. Jadi kita mula daripada ayat ni, dan merasa daripada ayat tadi mungkin ustaz kita nak sebut beberapa perkara yang penting berkaitan dengan ayat. Sila tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis Al-Fadhil Datuk Dr. Jarimat dan seterusnya, Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa masjid, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Apa yang Datuk sebut tadi mengenai dengan ayat ini, kalau kita nak rekah cerita lah,
ayat ni nak cerita kepada kita tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi apa yang nak ceritanya nombor satu tentang Tuan Hijrah. Tuan Hijrah Isra' tu sendiri, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang dia nak bawa berjalan tu, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia nak cerita tentang tentang Isra' tu sendiri. Iaitulah apa yang berlaku pada Isra', dan yang keempatnya ialah tentang Mi'raj. Maknanya 4 perkara besar lah. Ataupun kita boleh tengoklah, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia nak cerita Isra' Mi'raj tu, dia memperkenalkan dirinya dulu, supaya orang yang mengikuti peristiwa Isra' dan Mi'raj ini mengenali siapa itu Allah. Sebab itulah Allah menekankan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci ini salah satu sifat ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Allah ni memang disebut-sebut lah tu. Allah ni memang nama yang terkenal. Kalau sebut Allah, memang orang tahulah Allah tu dari segi sebutan tu. Tapi dalam pengalaman Datuk, ramai juga orang kita tak faham makna Allah tu apa. Jadi kita rasa kalau kita tak esok dengar sebut Allah. Memang Dia tunggu sebut Allah. Memang. Tetapi Allah maksudnya kan Allah tu sendiri. Itu yang jadi masalah. Jadi oleh kerana Allah tu disebut dengan tak faham, jadi akhir habis begitu ya. Walaupun lalu gitu ya, dalam azan ke dalam komak ke dalam berapa, kesannya tak berapa banyak sangat. Kita tak faham. Dia tak faham kan? Alah. Pemakai tak bahasa ke satu lah. Jadi yang bahasa Datuk patut juga kita ambil berat tentang Allah tu sendiri, baik dari segi bahasa dan juga dari segi istilah agama kita. Bahasa tu pun penting juga, sebab kalau tak kerti bahasa tu hal. Kalau tak kerti bahasa tak ada kecek. Orang yang boleh kecek kerti bahasa. Kerti bahasa. Perhubungan Allah ni kita kena tegak dalam bahasa kita. Bahasa kita gapo? Maksudnya gapo? Jadi secara rekahnya Ustaz. Jadi secara rekahnya kalau kita tengok dari segi bahasa Arab kan, Allah ni ialah satu perkataan yang diambil dari perkataan ilah. Dia ambil perkataan ilah. Asal dari segi akar kata dia. Jadi ilah ni dari segi bahasa Melayu kita dia panggil Tuhan yang disembah. Al-Ma'bud. Al-Ma'bud, Tuhan yang disembah. Tapi Al-Ma'bud ilah ni dia umum. Sama ada yang disembah tu betul ke, tak betul ke, semua dia panggil ilah belaka. Dia panggil ilah belaka. Kemudian daripada perkataan ilah ni ditambahnya alif lam jadi Allah. Jadi Allah. Apabila Allah maknanya Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu dari segi bahasa. Mana kita kena reti juga bahasa tu. Kalau tak reti bahasa pun satu hal juga. Kemudian Allah tu pula dari segi istilah agama kita. Dari segi istilah agama kita menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah ni nama. Allah ni nama. Dan setiap nama ni dia ada Tuhan punya nama. Setiap nama mesti ada Tuhan punya nama. Jadi Tuhan punya nama ni lah kadang-kadang tergelar dalam nama tu tak kenal Tuhan punya nama. Dan nama terkenal, Tuhan tu tak kenal. Biasa sebut. Tuhan tu siapa dia? Inilah perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala nak ajar kita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, supaya manusia kenal siapa itu Allah. Yang mana Isra' Mi'raj ni salah satu kerjaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kerjaan besar gini Tuhan kerja tak kenal, bukan dia nak. Sebab tu secara rekah boleh kita kata Allah ni dari segi istilah ialah nama kepada suatu zat. Zat ni bahasa Melayu panggil diri kita lah, diri. Nama pada satu zat yang maha agung, yang maha gaib. Zat ni maha gaib
Dan zat ni juga tak serupa dengan segala makhluk. Zat ni juga memiliki segala sifat kesempurnaan yang mutlak. Dan zat ini juga maha suci daripada segala sifat kekurangan. Zat yang bersifat beginilah Datuk, nama dia Allah. Nama dia Allah. Itulah hak yang. Jadi perbincangan kita pada malam ni, tuan-tuan, dia start daripada ayat tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, iaitu Allah Subhanahu wa taala raya Isra ni kerjaan dia, kerjaan Allah. Dan hak dia nak bawa jalannya Nabi. Tujuan nak bawa Nabi itu nak suruh tengok perkara-perkara yang besar, hebat, yang mana Nabi tak tengok lagi sebelum tu. Banyak dah hak tengok, ada hak tak tengok lagi. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok daripada ayat tadi, dia rekah ya. Tapi situ dia mengandungi banyak perkara. Yang pertama, ayat ni ajak kita beriman dengan Allah. Yang kedua, dia ajak kita beriman dengan Nabi. Yang ketiga, dia ajak kita beriman dengan malaikat, sebab malaikat juga bawa Nabi. Yang keempat, dia ajak kita beriman dengan Quran. Yang kelima, dia ajak kita beriman dengan sama'iyat, perkara alam ghaib. Hak Nabi akan tengok ni alam ghaib. Jadi Ustaz, kalau kita boleh runut balik dalam Isra Mi'raj ni, dia ada 4 perkara hak kita insya-Allah kita akan sentuh malam ni. Yang pertama ialah ilahiyat, tentang Tuhan. Tadi tu apa ni ustaz kita sebut dah tentang Tuhan. Yang kedua, kita akan bincang tentang Nabi, An-Nubuwah. Yang ketiga, kita bincang dengan ghaibiyat, benda-benda ghaib. Yang keempat, kita bincang sama'iyat, yang perkara-perkara yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita, sama ada cerita tu sebut dalam Quran ataupun disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bincang berhubung dengan tuan kerja, kadang-kadang orang tinggal tuan kerja ni pergi makan gula saja, tuan tak kenal, tak so. Jadi alhamdulillah, kita malam ni oleh kerana masa pun terbatas, kita syarekahnya tuan kerja tu kita kenal. Hak orang ya, hak orang panggil hak cerita yang besarnya ialah Allah raya dia nak bawa Nabi dia jalan. Dia nak bawa Nabi dia jalan ni, sudah tentulah Nabi ni adalah Rasul. Rasul Allah paling sayang. Dan Rasul Allah paling sayang ni, dia telah beri amanah, iaitu wahyu, supaya Nabi ni nyapa kepada seluruh masyarakat, yang dimulakan dengan anak-anak dia dulu. Kita perkasih itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi menyampaikan agama dia, Nabi pun nyapa. Apabila nyapa ni, dalam hidup ni Nabi menghadapi berbagai kesusahan, berbagai tekanan, berbagai dugaan, sehinggalah kita tengok dalam masyarakat Mekah ni, mereka rasa huru hara. Mereka rasa huru hara dengan kedatangan Nabi. Dan Islam dibawa oleh Nabi ni panah punggung, jadi panah punggung. Jadi kalau boleh ustaz, kita kongsi dengan agama-agama, gapo yang buat rasa orang Mekah pada ketika tu tak senang duduk apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa titah perintah Allah bawa Islam. Memang kalau kita tengok bahawa sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj ni, Nabi kita sudah menjalankan tugas selama 10 tahun. Sampai ke Isra Mi'raj ni 10 tahun kerjaan Nabi. Dalam 10 tahun telah berlaku macam-macam peristiwa yang sangat menyedihkan, dan merasa kita juga kena berkongsi perasaan supaya kita juga turut merasa sedih dan berduka cita dengan apa yang berlaku ni. Dan sekaligus kita juga kena
Orang panggil supaya sebut Tok Ahmad Datuk. Sebagaimana guru Amma di Madinah dulu sebut Al-Fadil Dr. Ahmadul Ahmad, guru Amma di Madinah dulu, dia kata kita dengan Rasulullah ni sudah begitu jauh. Jadi kita sudah terlepas dan nak bersahabat dengan Rasulullah secara jasmani. Kita nak bersahabat dengan Rasulullah secara jasmani tak ada dah. Atas faktor takdir dan juga faktor masa dan sejarah. Tapi kata dia, kita masih berpeluang lagi untuk bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rohani. Bersahabat secara rohani ini dengan kita membaca sejarah Nabi atau mempelajari sejarah Nabi ataupun memperingati sejarah Nabi seperti ini, di mana kita boleh rasa apa yang Nabi, kita tahu apa yang berlaku pada Nabi dan turut merasai apa yang Nabi rasa. Itu dia panggil, orang panggil kita menyertai Rasulullah atau bersahabat Rasulullah juga secara rohani. Secara rohani. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejarah Rasulullah ni kamu cadar Datuk kalau boleh. Ada. Kalau boleh sejarah Rasulullah ni kita kena buat macam Quran juga. Kita baca semua. Jadi aku nak tanya tuan-tuan yang hadir pada malam ni, setelah kita jadi umat Muhammad atau umat Rasulullah berpuluh-puluh tahun mari dah atas dunia ni, aku nak tanya dirimu sendiri sekali lah. Berapa kali dah kita khatam sejarah Nabi? Berapa kali dah kita belajar khatam sejarah Nabi sejak Nabi lahir sampai Nabi mati, sampai Nabi wafat? Kita baca cerita Nabi ni, sejarah Nabi, sirah Rasulullah ni, berapa kali? Bermaknanya apabila kita baca tu, kita akan kenal Nabi. Kita akan kenal Nabi. Kalau kita tak baca kan, tak kenal, jawab tak kenal. Jadi lagi pun tak merasai dia punya apa yang Nabi alami, khususnya dalam peristiwa. Mana? Weh. Boleh. Jadi selama 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang semenjak dia jadi Nabi, dilantik jadi Nabi, nombor satu sekali iaitulah dengan menjalankan dakwah secara sirat, secara senyap-senyap atau secara rahsia selama 3 tahun. Selama 3 tahun setelah diperintah oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Mulai daripada ayat itu Rasulullah pun bangkit menyampaikan dakwah secara senyap-senyap selama 3 tahun. Tidak ada rumah yang Rasulullah tidak naik. Tidak ada orang yang Rasulullah tak jumpa. Tidak ada tempat yang ada orang Rasulullah tak pergi. Selama 3 tahun senyap-senyap. Kemudian diikuti dengan dakwah secara terang-terangan, jahriyah, apa nama tu, selama dia punya 9 tahun. 9. Jadi di sinilah Rasulullah ditentang hebat-hebat. Semasa Rasulullah menyampaikan dakwah dengan teriak-teriak, maka Rasulullah ditentang hebat-hebat sampai Rasulullah diberi ancaman oleh kerajaan Mekah pada masa itu, dan diberi tawaran macam-macam kepada Nabi, tapi Nabi tolak semua sekali, dan diberi ugutan kepada Abu Talib sebagai pelindung Nabi pada masa itu, dan juga dilakukan boykot. Boykot buat pemulauan ekonomi, di mana orang Mekah dengan geng-geng dia, dengan kabilah-kabilah dia buat satu perjanjian memutuskan hubungan dengan Bani Hashim, keluarga Nabi dan keluarga dan Bani Al-Muttalib. Tak boleh berkahwin, tak boleh berjual beli, tak boykot ekonomi, tak cakap, tak berapa selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Itulah satu suasana yang sangat menyusahkan, sehingga Allah Ta'ala dokumen hak yang dibuat perjanjian itu, Allah Ta'ala membatalkan dia dengan atas anak-anak. Anak-anak pergi makan dia punya perjanjian itu, akhirnya perjanjian itu rusak. Jadi terbatallah di situ. Selepas pada tahun yang ke-10, selepas boykot ekonomi itu,
Rasulullah diuji lagi dengan satu ujian sangat berat, iaitulah apabila bapa saudaranya meninggal dunia. Itulah bapa saudara Abdul Muttalib meninggal dunia, dan diikuti 2 bulan kemudian isteri Rasulullah, yakni Khadijah binti Khuwailid, seorang yang sangat kuat mempertahankan Rasulullah. Nah, daripada awal perkahwinannya sampailah ke saat ini, dan Khadijah ni terkenal sebagai seorang kaya dulunya, tapi di akhir hayatnya dia sudah jadi seorang miskin, sehingga sebelum dia meninggal dunia dia pesan kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, sekiranya Rasulullah memerlukan lagi keuangan dan apa saja untuk bantuan kepada Islam, dan saya sudah tidak ada harta dah sekarang, kalau sekiranya mayat saya ni laku, juallah mayat saya ni, ambil harganya untuk Islam. Itulah dia Khadijah radhiyallahu anha. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Nah, jadi 2 orang hak pendokong kuat Rasulullah ni meninggal dunia, Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia, dan ini menyebabkan orang kafir begitu suka dengan suasana itu, dan Rasulullah sangat-sangat duka cita, dan akhirnya dia pergi ke Taif. Taif pula menentang dia, halau dia daripada Taif, tak boleh terima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi membebankan, sangat-sangat membebankan. Inilah suasana dalam masa 10 tahun itu Rasulullah dalam keadaan susah, dan tahun akhir dekat dengan berlakunya Isra Mi'raj ini ialah jadi gelar sebagai tahun duka cita, Amul Huzni. Di sinilah Allah Ta'ala jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cerita kepada dunia, nak cerita kepada manusia bahawa Muhammad ni orang aku. Walaupun orang yang selama ini mendokong dia sudah meninggal dunia, tapi aku sebenarnya, hakikatnya akulah yang mempertahankannya, dan siapa-siapa boleh berdepan dengan aku sekarang. Dan di waktu yang sama Allah Ta'ala nak isytiharkan bahawa Islam ni, walaupun bantuan daripada pak saudara dia, walaupun bantuan daripada isteri dia, tapi Allah Ta'ala tak say emis tu, tak say tinggal emis. Orang kata Muhammad tu benar, berjual benar, kerana ada pak saudara dia, kena ada isteri dia yang kuat menyokong, sebab tu dia boleh benar. Allah tak say emis tu. Jadi Allah nak emis Islam ni benar dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah apa yang berlaku nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita tengok dalam suasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ancaman, dugaan, halangan, rintangan di dalam berdakwah, mengajak orang bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok tadi di akhir Ustaz sebut tadi, Amul Huzn, tahun duka cita. Duka cita ni bagi orang bukan Islam sangat-sangat suka. Bagi nabinya dia sangat-sangat duka cita. Duka cita dia ni dalam, tuan-tuan. Antaranya Ustaz sebut tadi, pak saudara dia yang jadi tukar dia. Tukar di segi dakwah, walaupun dia tidak mengikut Islam, tak beriman dengan Nabi, ajaran Rasulullah, tapi dia sokong, dia bantu, sehingga dia kata, buatlah anak awal, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, buatlah munawwar, aku tidak akan serah pada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin di Mekah ni, tuan-tuan, dia minta dengan Abu Talib supaya serah ke dia Nabi Muhammad. Serah ke dia, dia akan bunuh. Dia tak rela orang lain mari serang bunuh orang lain, serang Mekah, orang akan serang, kena serang belakang, dia orang lain bunuh. Dia akan perang besar. Baiklah, Abu Talib serah ke dia, dia bunuh Rasulullah, selesai. Tuan-tuan, pakatan ni nak bunuh Rasulullah. Jadi apabila Abu Talib tak dengar, tak terima cadangan, maka mereka telah buat satu pakatan memula Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dan Bani Abdul Muttalib putus di segi hubungan perniagaan, kekeluargaan, jual beli, nikah kahwin, sakit demam, semua tak pergi mari sehingga 3 tahun. Ada seorang sahabat daripada Bani Hashim, dia kata, tak ada nak makan ni, hamba tu ambil jumpa belulai kering. Belulai kering ni lama dah keringnya, ambil basuh kelip makan rebuh tu. Ini orang panggil kepungan ekonomi dan semua sekali. Kat kita
mari Covid dia berasa huyuh hayat dah. Kita tengok benda ni dalam hidup kita. Kurang gengsi bukan tak ada laso. Dia putus laso, putus pah. 3 tahun. Bukan 3 bulan, bukan 3 hari, bukan sekejap. Situlah apa ni tekannya, dan kita tengok lepas tu pula, lepas daripada kepungan sebagaimana ustaz sebut tadi, yang makan di anak-anak surat perjanjian itu, Abu Talib pula dia orang tua dah. Allah panggil balik. Abu Talib mati ni tak masuk Islam. Nabi dekat dia nak mati, Nabi pergi, dia kata, ya am, pak cik, sebutlah la ilaha illallah, amu akan selesai belaka lah hak lain-lain. Mari Abu Jahal pula, dia kata, mu jangan tinggal kamu untuk nenek kita. Mu tinggal kat bunuh habis lah orang lain. Duk mai tu apa ni, tarik tali gitulah. Akhirnya Abu Talib kata, tak apalah, aku mati di atas agama Abdul Muttalib. Hak ni lah di antara duka cita yang sangat mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun usaha Nabi itu habis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala waktu ayat innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, mu tak leh nak beri hidayah kepada orang hak mu sayang, tetapi Allah lah yang boleh beri hidayah tu kepada siapa hak dia nak. Jadi tuan-tuan, kalau kita ambil ayat ni, Abu Talib ni cara ke Nabi yang umur 9 tahun, sapalah bini beranak, menikah kahwin, dia cara belakang. Anak supaya anak dia surati. Moga ayah dia mati yang kecil lagi, tok pula mati, dia kecil lagi. Supaya anak semua tengok. Saya ke Nabi malah lebih daripada anak-anak dia lain. Nabi pun saya gitu juga. Tetapi hidayah ni tuan-tuan, dengan Allah, dia nak wik siapa? Karena tu kita kena bersyukur kita Allah beri Islam. Allah pilih kita cari kau dah Islam ni. Amo rasa ramai orang tak cari. Tapi Allah beri berdebuk. Biar syukur kita sebagai orang Islam. Tu di segi belah-belah. Kamu lihat tuan-tuan, dalam suasana ni lah, suasana lagu tadi, Allah Subhanahu wa taala ajak bawa Nabi jalan. Isra' ni adalah antara lain tujuan Nabi dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah belaka, ketika tu Allah bawa dia jalan. Rupa-rupanya Isra' ni hikmat dia antaralah nak peringat beban Nabi. Orang duduk sedih-sedih tu ajak jalan lah tuan-tuan. Kita tengok adik-adik kita ke, orang rumah kita ke sedih ke apa, sedih ni. Tanya tak rakyat. Mari kita pergi jalan makan angin, tapi kita tak boleh nak makan angin lah mana. Ajak pergi jalan, pergi Kuala Lumpur ke, pergi mana-mana lah. Nak pergi beban tadi. So, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak mengisytiharkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, yang mari dia, bukan mari dia orang lain. Kamu dia selain daripada tu nak ngangkat ke derajat baginda. Nabi-nabi telah dia utuh oleh Allah ni ramai. Tapi istimewanya Isra' ni tak berlaku pada nabi lain-lain. Jalan dalam masa yang singkat, waktu yang singkat. Selain daripada tu, Allah Subhanahu wa taala juga nak memberitahu bahawa lepas ni kerjaan Rasulullah ni berat lagi, bukan setakat ni. Hak ni tuan-tuan. Kerana itulah lepas Isra' dan Mi'raj ni, halangannya, dugaannya, rentangannya makin berat. Sehinggalah orang habaq halau daripada Mekah. Tengok perjalanan, biar kita nampak. Jadi Isra' dan Mi'raj ini ialah Allah Subhanahu wa taala letak situ ada beberapa perkara yang boleh kita tengok. Nak meringankan beban, nak menghilangkan kesusahan Nabi, nak mengangkat kedudukan dan derajatnya, dan begitulah juga nak istihad bahawa nak beritahu kepada Rasulullah dia lepas ni akan menghadapi tugas yang lebih besar lagi, dan untuk menghadapi lebih besar ni, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi jumpa dia. Jadi ustaz, ni gila kan ustaz, nak minta amalnya dia nanya ni. Jadi
Apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak jalan ni, dia tidak bawa gitu-gitu, dia ada apa ni kaedah dia. Lagu mana Ustaz kaedah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana tersebut tadi dalam ayat tadi. Linuriyahu min ayati. Min ayati. Surat merah ni sebagaimana tersebut tadi ialah nak Tuhan nak tengok ayat-ayat kami. Sebagaimana kita sudah maklum, ayat-ayat Allah ni dia ada dua. Pertama ayatullahil maqru'ah, ayat-ayat Allah yang boleh dibaca, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi dalam Quran ni dia ada sebut Allah, tajuk-tajuk besar Quran nombor satu Allah lah, nombor dua Nabi, nombor tiga benda-benda gaib, yang keempat akhirat, masa depan yang sedang menunggu manusia. Jadi kalau kita baca Quran, kita tak nampak tu, kita tak nampak muka ada makna lah. Ayat-ayat Allah yang kita baca, yang kita nampak, kita fahamnya makna lah. Tapi apabila berlaku Isra Mi'raj ni, Tuhan memperlihatkan makna Quran, apa disebut oleh Quran tu boleh kita tengok. Boleh tengok dengan mata. Boleh mata dengan mata lendek. Jadi ayat hebatnya Islam ni bukan setakat Quran sebut dalam bentuk makna begitu, pengertian lagu tu, tapi boleh tengok. Barang tu boleh tengok. Nah. Tengok sendiri. Tu nak hebatnya Quran ni. Ayat-ayat Allah dalam bentuk yang boleh tengok. Jadi hak mana Quran sebut tu, Nabi tengok belakang dalam Isra Mi'raj. Jadi seolah-olah Isra Mi'raj ni sebagai tafsir visual, tafsir yang amali kepada Quran tu sendiri. Ayat Quran ni sungguh. Sebab itulah Quran ni ragu-ragu pun tak boleh. Muka dia sungguh. Itulah linuriyahu min ayatina. Ayat-ayat Allah ni cukup-cukup luas, dan sekaligus dia nak rayak kepada kita bahawa saiz kewujudan ni besar, luas. Tidak hanya setakat hak kita tengok wujud-wujud. Benda yang ada ni bukan hanya hak nampak ni je. Hak nampak ni sikit je. Hak tak nampak ni banyak. Hak yang gaib ni banyak. Jadi ayat-ayat Allah dalam bentuk alam gaib ni, Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu yang sama Allah Taala nak ajar ke Nabi tentang ilmu alam. Nak ajar ke Nabi tentang ilmu alam. Mengaji ilmu alam ni, mengaji Islam. Bagaimana pengajar Islam ilmu alam? Ya. Tapi kita mengaji sekolah tu ada gitu. Tu yang jadi masalah sikitnya. Biasanya cikgu ilmu alam, ilmu geografi tu. Jok. Kalau dulu bunyi Islam juga ilmu alam, lah ni tak panggil dah. Mau nak ngaji mahad dulu ilmu alam. Akhir-akhir ni tak panggil ilmu alam, ilmu geografi dah. Jadi kau jauh bunyi tu lah. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala nak ajar ilmu alam kepada Nabi dan umatnya. Nak ayak kepada dunia, kepada manusia semua, alam ni banyak. Bukan kadang alam yang nampak saja. Alam yang lebih luas lagi, banyak lagi, termasuk alam ghaib, alam malaikat, alam segala macam jenis alam. Dan paling kemuncak sekali alam akhirat, the last world, alam terakhir sekali. Itu di antara mesej yang linuriyahu min ayatina. Jadi itulah jadi peristiwa ini sangat agung dan nak mengajar kita tentang ilmu alam. Hak kita sebut sama dan semaya alhamdulillah rabbil alamin tu duk sebut sama dah, tapi tak apa khabar mana tu. Tak apa khabar sangat. Sebut sama dah, tapi tak apa. Dengan Isra Mi'raj ni ternyata bahawa alam ni memang sangat-sangat luas. Saiz kewujudan ni sangat-sangat besar. Tidak hanya terhad kepada hak duk nampak ni. Orang-orang ahli kebendaan, para materialis, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu kehidupan hak zahir je. Hak alam gaib tu dia tak percaya sangat, malah dia tak percaya. Jadi kadang-kadang orang Islam kita pun jadi kelabu juga bab alam gaib. Tak apa tajam mana tu. Kau lagi mana kau? Tajam tak tajam kita masyarakat kita. Ya. Kalau kata dosa ada tu tak apa. Dia memang tak apa itu dah. Ya. Jadi kau tupu ya dia. Jadi tupu kalau kata dosa tak apa dosa. Dia tanya
Dia jadi okey je. okey lah, tak ada apa. Besar pemerintah Pak. Itu satu hal. Memanglah. Jadi kau tupu. Jadi ada rakyat yang begitu besar tu, jadi di apa nama tu ditimbusi oleh kebendaan, dia menyebab kau tupu. Dan yang paling rakyat sekali Allah Taala lah. Allah Taala kau tupu. Jadi Islam Merah nak menajamkan dia punya hakikat ini supaya maklumat alam gaib, terutama the last world, alam terakhir. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sentiasa panggil segar dan sentiasa dalam perhatian kita lah. Jadi peristiwa dia berlaku, tuan-tuan rekah ceritanya, Nabi kita pada malam yang ala Isra' Mi'raj ni, dia tidur di rumah sepupu dia, Ummu Hani. Pernah anak pada Abu Talib lah, Ummu Hani. Apabila Nabi jenera sebentar, Nabi terkejut apabila bumbung rumah tu terbuka. Bumbung rumah Ummu Hani tu terbuka. Mana malaikat Jibril ni dia mari ke atas. Mari ke atas lah. Masuk ke pintu dah. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Pesi dia mari ke atas, masuk ke atas. Betul. Memang mari ke bawah dia masuk ke pintu je. Subhanallah. Di situlah Jibril ambil Nabi pergi ke Baitullah. Dan di situlah Nabi kita dibersihkan, dibedahkan dadanya, nekah cerita daripada atas sampai ke bawah hari-hari, dan dibuang segala benda-benda yang kotor dan juga benda-benda yang menjadi habuan syaitan. Rupa-rupanya dalam diri kita ni banyak tes syaitan. Sebab Nabi sendiri pun dia dah ada doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Allah. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw adurru ila. Subhanallah. Jadi Nabi sendiri doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku minta perlindungan denganmu daripada kejahatan dalam diri. Ya. Rupa-rupa dalam diri kita ni ada kejahatan. Dia syaitan mana? Wa min syarri syaitani wa syirki. Jepang nak aja. Kejahatan syaitan dia pokok dia. Ya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata Jibril alaihi salam, buat segala-galanya, duk tengok. Nabi pun ada tengok. Ada juga tengok. Jadi dia bersih habis pada itu. Ya. Maknanya cuci lah. Cuci bersih. Ini semua adalah merupakan persiapan untuk menghadap Allah lah. Untuk menghadap Allah. Jadi kita ni menghadap Allah ni ada dua, menghadap Allah masa nak sembahyang. Yang kedua, menghadap Allah masa nak mati nanti. Jadi kalau boleh kita bersih hawa-hawa lah. Bersih hawa-hawa, pertama nak menghadap Allah dalam bentuk sembahyang. Yang kedua, kita ni nak menghadap Allah bila-bila masa saja. Iaitu mati. Kena bersih. Bersih jiwa, bersih harta, bersih body daripada segala yang kotor. Cuma yang kotor dia tak bau lah tu. Dia kotor tidak bau masalah. Masalah. Kalau kotor bau tu akan susah lakam. Betul. Kotor napuk mata. Orang akan bersih. Akan bersih. Kotor bau orang akan bersih. Ya. Tapi kotor dosa dia tak bau. Tak bau. Sebab hidup kita tak. Apa ni tak ada bau. Tak ada bau. Biasa dia. Iyalah. Hak berat lagi nya dia tak tahu nak beza hak mana kotor, hak mana bersih, satu berat lagi. Lagi beratlah. Tapi alhamdulillah dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini mengajar kita bahawa walaupun benda tu pembedahan dada Rasulullah, pembersihan, dibasuh dengan air Zam-Zam, kemudian diambilnya ilmu dan hikmat dimasukkan dalam diri Nabi, itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pun walaupun tak boleh setara tu, kita juga kena bersih cara-cara kita lah, dengan bertaubat, dengan istighfar kan. Dan ilmu pun kena masuk juga dalam diri kita ni. Kalau buat bersih saja tak ada ilmu, tak tahu juga. Mana ilmu tu kena belajar, kena berapa lah. Dan bersiap sedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak dalam bentuk Isra', tapi dalam bentuk nak berjumpa dengan Allah buat selama-lama lah. Nanti saat kita perangkat. Ya. Kita perangkat kita pergi dan Rasulullah siap tadi. Rasulullah pun Jibril bawa main Borak. Borak ni jangan tengok orang gambar tu lah. Orang gambar tu macam-macam besi mana apa lagi tu. Orang muda-muda
Orang muda-muda dia tak tengok lah mana dah borak ni. Orang tua-tua seperti kita ni tengok borak. Hok dia mau duk jual tu tak seru pakai. Kalau ada pun tak seru pakai kan buai-buai lah. Jadi duk menyerabuk ya tu. Pasal dia buat gambar retina comel dak kaki sepoko dah. Mana antum ambil lagu tu? Allah raya. Nabi dalam hadisnya borak ni besar, kecil daripada barang, besar sikit daripada hemat. Warna putih melepak. Perjalanannya kaki depan dan kaki belakang dekat lajunya kipak hilang. Kena apa ni jangkauan dia. Baik kita Rasulullah dibawa borak ni naik atas belakang borak kita terekah pergi ke Masjid Al-Aqsa. Aqsa ni tuan-tuan makna apa? Bermakna seperti Azan. Aqsa masjid yang jauh. Masjid jauh. Rupa-rupanya Masjid Aqsa tu mana masjid yang jauh. Jauh sungguh. Kalau orang duduk Mekah lah ni pun jauh jalan naik ke Batu Bed dah 2 jam lebih ke. 2 jam lebih ni kita Kuala Lumpur tu tak sampai sejam. Nah, kalau duduk di kita ni nak pergi ke Sabah Sarawak kat 2 jam. Itulah jauhnya lebih jauh perjalanan. Jadi apabila Rasulullah ni dibawa berjalan tu dengan keadaan begitu, dia pun sapa di Masjid Al-Aqsa di Ilya, Palestin ni. Ilya nama tempat tu. Maka Nabi pun tamak kalau kita kat masuk parking lah. Dia ada dah tempat nama rupa-rupa. Tamak situ. Tika itulah mengikut riwayat marilah para nabi dan rasul hak telah meninggal sebelumnya beramai-ramai semaya situ. Jadi kita tengok ni kalau kita boleh faham bahawa para nabi dan rasulnya mari situ dan semaya. Apabila nak semaya ni duduk paling keling. Siapa nak jadi takmir ramai-ramai. Maka Jibril alaihissalam pegang tangan Nabi jadi takmir. Baik. Sesah semaya. Jadi kalau kita boleh tengok semua nabi itu berimeh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kita boleh faham sininya bahawa semua nabi ini bawa agama serupa hak nabi kita bawa. Saja agama ni iaitu Islam. Tu kita boleh faham. Jadi orang biar kita faham bahawa semua nabi yang disebut dalam hadis ni 124,000 ni bawa saja agama. Tak ada beza. Kerana itulah Allah sebut inna dina indallahil Islam. Agama ya Allah waktu ni hanyalah Islam. Dan siapa-siapa cari agama selain daripada Islam ni, sistem hidup selain daripada Islam ni, maka agama tu, sistem tu Allah tidak akan terima. Sajalah. Lelah, peluh pelah, habis masa, habis duit, habis tenaga, umur habis, hidup tidak ikut agama Islam. Siapa pun sejak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita dan akhir zaman, maka amalan itu sia-sia belaka, dia tak terima. Walaupun di dunia bolehlah manfaat sikit-sikit. Tu pun kalau boleh. Jadi lepas tu kita rekah Ustaz. Maka lepas daripada itulah maka Nabi SAW dibawa naik ke langit. Jibril hangat tangan, pegang tangan dia naik ke langit. Dia akan cerita apabila naik ke langit ni tuan-tuan. Sampai langit pertama tu Jibril beri salam. Penjaga langit tu kata siapa? Kan Jibril ni ketua malaikat. Sepatutnya malaikat tak tanya dah lah gua ketua. Tapi tanya juga. Moga Allah suruh tanya. Siapa? Kata Jibril. Siapa denganmu? Muhammad. Dah pakai dah. Dah pakai dah. Lalu buka. Maknanya nak naik ke langit ni ada pintu. Nak bukan naik mudah-mudah. Kerana itulah ruh orang mati, dia buat naik ke langit. Buat naik ke langit, sampai langit ke-7 dia buat naik. Dan selepas tu baru dikembalikan ke bumi, ke jasad dia mula sebelum tanah tu. Maknanya Allah sebut roh orang tidak berimeh, roh orang yang banyak maksiat, juruh yang kata tak boleh naik ke langit. Mak bumi pula. Hak ni ala gaib Ustaz. Bagai gaib. Kita tak boleh nak reka bagai ni.
Ada ayat, ada hadis, ya. Jangan reka. Reka-reka ni bukan, alam gaib ni bukan kita boleh capai dengan kita mikir. Cuba kita faham, boleh faham. Siapa faham ke tak siapa, kena gata dengan wahyu daripada Allah, Quran dan hadis. Hadis pun hadis yang sahih. Hadis tak sahih kita tak tepi. Sehingga mari sahih baru kita beramal. Jadi naik ke langit tadi, mula-mula jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam pun sambutlah cucu dia ni. Kau cucu dia tahu dah. Cucu dia ni Allah cerita dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelah kanan Adam ni roh orang-orang salihin, roh ahli syurga. Di kiri dia roh ahli neraka. Apabila dia tengok ke kanan dia senyum. Tengok ke kiri dia sedih. Cerita gitulah. Jadi Nabi ni berjalan, kalau naik langit kedua jumpa dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa. Naik langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf. Naik ke empat jumpa dengan Nabi Idris. Naik langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Dan naik langit ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam duduk sana ke Baitul Ma'mur. Jadi proses naik tu tuan-tuan sekalian, dia minta Jibrilnya wisale belakang. Rupa-rupanya ketua ni pun kalau pergi rumah anak buah pun kena wisale sah. Bukan kata petang kita ketua kat rumah anak buah tak wisale masuk dah. Ketua cara ketua kalau pergi tempat anak buah tu dia lah ketua situ, mana kena wisale hormat ke dia. Ni cara ngajar. Jibril boleh landa pergi je, tak ada apa-apa. Moga dia ketua kepada segala malaikat, tapi duk dia ngajar. Ada cara tata bahasa yang sangat indah. Dia ajar dia dalam hati. Dan apabila gitu kita tengok Nabi Ibrahim ni, Rasulullah SAW apabila tanya Nabi Ibrahim lagu mana, orang tanya, dia serupa dengan aku dekat wajah Rasulullah. Nabi ni serupa dengan Nabi Ibrahim. Baik tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil ni kita panggil ni satu keistimewaan, satu penghormatan dan anugerah. Jadi ustaz cerita anugerah gapo ya Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Ibrahim ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah hak panggil tajuk utama sekali jemputan Allah Ta'ala kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita boleh undur sikit Datuk, nak ajar pada Allah, nak ajar pada kita kali Isra Mi'raj ni, bahawa Nabi ni bertolak turun rumah, dia tak turun rumah, dia turun di masjid. Tu masjid. Kita buat semuanya. Rumah yang biasanya. Yang ni anak semua sempena dengan sempena kita startkan masjid lah pada. Maknanya kita dan sama-sama satu rumah. Kalau Nabi sendirinya start di masjid. Lepas tu lepas hak lain-lain pun Nabi start masjid. Ni kita kena hidup balik lah. Kalau mati dah hak dekat-dekat dah tak apa lah, hak nak pergi jauh-jauh kan. Yang biasa lagi pulaknya dia mari masjid, singgah masjid juga. Dia mari masjid, singgah masjid. Daripada masjid pergi ke masjid. Maknanya hidup dia tu masjidlah pusat kepada kehidupannya. Dan rumah orang Islam ni merupakan lanjutan daripada masjid. Sepatut begitu. Dan selagi hak mana sebut tanda tu, hak Quran ada ayat nabi-nabi ni. Dan Quran kan sebut nabi kan. Rupa-rupa Nabi ni ada sungguh. Sumpah dengan Quran raya. Amali tu. Maknanya bukan kata khoya-khoya ada lah. Nah, Nabi ni ada sungguh. Nabi tengok masa dia semayang. Nah, tengok atas langit tadi dah sebut tadi. Royaknya Nabi ni hak Quran sebut tu memang betul. Ada roti. Ada seroti. Walaupun Nabi tak jumpa. Sebelum tu tak ada pun. Ni boleh antara Tuhan nak tengok supaya orang Islam ni percaya Nabi ni percaya sungguh-sungguh. Bukan kata mimpi-mimpi khayal-khayal tak.
Dan Isra Mi'raj ni bukan mimpi ni, benda hak betul-betul. Kalau bagi mimpi, orang tak susah. Kita susah kalau mimpi kan. Kalau mimpi Azhar. Kalau mimpi, kita kata duduk ke dalam mimpi. Kita di dalam mimpi. Gapo Abang mimpi malam orang kata tak susah gapo. Tapi kata kalau awak gini-gini ada katanya tak. Iyalah. Itulah Nabi kita naik. Dasar lagi ayatnya Quran sebut sab'a samawatin tibaqa. Langit ni 7 lapis. Ada lapis-lapis. Sab'a samawat 7 lapis. Dia sebut tadi betul lah. Dari segi realitinya 7 lapis sungguh. Sumpah hak Quran ayat ni. Ayatnya sama senak. Ayatullahil Maqru'ah dengan Ayatullahil Manzurah Nabi tengok tu sama senak. Dan sebut dengan Jibril. Nah, disebut Haji Jibril yang bawa Quran dan berapa. Nabi tengok sendiri Jibril ni. Nah, malaikat. Body je tubuhnya, fizikanya sampai 900 sayap. Besar pada sayap, sayap dia tu boleh gelak dunia ni. Sayap dia. Nak ayat besarnya Jibril ni. Allahu Akbar. Walau bagaimanapun mereka cerita apabila sampai ke satu tahap ke Sidratul Muntaha dan Nabi kita naik tekad lagi nama Mustawa. Atas lagi pada Sidratul Muntaha. Ada atas lagi. Jadi di sini Jibril kata, wahai Muhammad, aku boleh pergi sekat ni ya. Allah pernah sekat tu ya. Jadi Nabi berpuasa tak sedap rasa berdaping dengan Jibril pada awal sampai ke Mustawa tu Jibril kata, aku boleh pergi sekat ni ya Muhammad. Kemudian kamu menghadaplah Allah Subhanahu Wa Taala dan aku akan tak boleh pergi. Kalau aku pergi aku akan binasa. Nak ayatnya manusia ni lebih tinggi pada malaikat lagi. Boleh pergi lagi. Maknanya hebatnya manusia ni. Tengok Nabi ada sendiri, Allah tak suruh sujud kan. Suruh malaikat sujud. Sebab manusia ni tu hebat. Kalau malaikat dia hanya pandai buat baik lah. Buat jahat dia tak kerti. Kalau syaitan pula dia pandai buat jahat ya. Kebaikan tak kerti. Manusia ni kerti belakang. Buat baik pun kerti, buat jahat pun boleh. Jadi dia je lebih dia pula. Akhir sekali Nabi kita pun terima hakikat memang dia kena menghadap Allah seorang diri saja. Kalau sampai di sana maka Allah Ta'ala menyebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, rupa-rupanya kita nak baca tahiyat ni Datuk, hak berlaku dah zaman dulu. Surah Isra Mi'raj tu. Nabi sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sebagai satu bacaan penghormatan kepada Allah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala keberkatan hanyalah milik Allah. Hak Nabi sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu dah mula dulu. Lepas tu Allah Ta'ala jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan bertepat dengan Allah. Nak ayatnya Allah dah sebut sama ke ni, Nabi berjumpa sendiri. Nah, Nabi berjumpa sendiri. Jadi Nabi boleh rayak sebab Allah ni begitu meyakinkan. Sebab dia tengok jumpa dengan Allah. Setelah Allah Ta'ala kata Assalamu alayka ayyuhan nabi, selamat sejahtera ke atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun tak lupa. Walaupun dia diberi salam oleh Allah untuk diri dia yang begitu tinggi sekali, rahmatnya dan berkatnya, tapi Nabi minta lagi Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi minta supaya salam ni bukan untuk dia saja, tapi juga diberi kepada umat-umatnya. Ini menunjukkan pemimpin yang tak lupa kepada pengikutnya. Pemimpin setinggi mana pun, Nabi pergi tinggi mana pun, dia tetap membela umatnya. Dia sentiasa ingat pada umatnya. Semoga Allah beri juga salam kepada umat. Begitulah. Dan di sinilah Allah Ta'ala setelah lepas pada Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, dan semua para malaikat yang berada di sekeliling itu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semua dalam sembahyang kita tu lah. Jadi hak kita duduk sembahyang dan itu, hak kita ambil situ lah tu. Dan Allah Ta'ala memfardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu satu tanggungjawab yang besar dan satu hadiah yang besar yang kita panggil as-salah, iaitu sembahyang. Nak ayat sembahyang ni besar tak besar, Allah Ta'ala jemput khususnya Nabi menghadap dia berbanding dengan hak lain-lain. Semua hak lain-lain, zakat, haji, semua
turun ke bumi dengan melalui Jibril dan sebagainya. Tapi semaya sebutir ni, Allah telah jemput khusus menghadap untuk diberi tanggungjawab ini. Sebab dia adalah tiang agama dan semayalah penentu nasib manusia di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semayalah merupakan ibadat yang akan dihisap mula-mula sekali. Kalau semaya dulu, hak lain pun dulu. Hak semaya tak dulu, hak lain pun tak dulu. Ayat besarnya semaya. Itulah dia. Dan kemudian Nabi kita pun terimalah 50 waktu. Mula-mula semaya ni 50 waktu. Jadi akhirnya rekah cerita Nabi terimalah dengan tak kata apa dan terus bawa balik 50 waktu fardu semaya kepada Nabi Muhammad dan para umatnya. Tapi apabila turun kepada jumpa Nabi Ibrahim tak kata apa. Langit ketujuh tu Nabi Ibrahim tak kata apa. Senyap gitu. Cuma Nabi Ibrahim besar, dia kata, wahai Muhammad, aku nak besar royaklah kepada umatmu, rekah cerita kan, bahawa bumi syurga ni cukup luas. Luas bumi syurga ni. Airnya sangat bersih, dan buminya sangat subur. Minta royak kepada umatmu, wahai Muhammad, supaya dia menaneh untuk masa depan di dunia ni. Pergi ke akhirat. Tanah luar, bumi subur, air bersih, sangat subur bumi syurga ni. Royak kepada umatmu, suruh menaneh di dunia ni. Pelik menaneh ni, benih dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah benih dia. Sebut saja subhanallah, tumbuh lalu sana untuk masa depan kita di akhirat nanti. Maknanya orang kata tasbih, tahmid, takbir itu sebenarnya naneh tu pada sisi lain. Sisi lain. Waktu kita ucap membesarkan Allah. Itu ibadat kan. Lepas tu dia jadi naneh. Tanam itu yang dimaksud sebenarnya. Allah, tanam pun tak lagi. Itulah tanam untuk masa depan kita. Itu harta kita. Sebab tu subhanallah ni, sekali subhanallah Nabi kata lebih berat daripada bukit Uhud. Alhamdulillah pun begitu, Allah akbar begitu. Satu bacaan yang ringan tapi berat dari sebutan. Jadi kita pakai nanti belakanglah semenuk Islam Merah ni. Boleh mana tiap kita tanya untuk masa depan kita. Ini tanam hakiki dan abadi. Itulah. Kemudian pada turun langit yang kena itu jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni Nabi yang kritikal. Sebab Nabi yang banyak pengalaman dengan Firaun, dengan segala macamnya. Dia tanya, wahai Muhammad, Allah Ta'ala beri hadiah kepada kamu. Apa dia pemberi Allah kepada kamu? Nabi kata Allah Ta'ala memfardukan kepada aku 50 semaya, 50 waktu. Jadi Datuk 50 waktu diparut ke alas ni. Kalau kita contoh 50 sehari semaya. Kalau kita tidak terlibat dalam 24 jam. Kalau kita 1 jam 60 minit, 60 kali 24, jadi sekarang 1440 minit. Bagi dengan 20, dengan 50. Lebih kurang 24 minit. Satu semaya. Selah apa? Subhanallah. Maknanya 28 minit semaya. 28 minit semaya. 28 minit semaya. Kalau kita wili waktu dia pun bawa-bawa. Buku waktu pun. Tapi Allah Maha mengetahui. Karena itulah Nabi Musa alaihissalam demi pandangan Rasulullah tegur. Jadi hari inilah kita terima kasih banyaklah ke Nabi Musa alaihissalam. Dan kita pun kalau kita selawat ke Nabi, jangan lupa selawat juga pada Nabi-Nabi lain. Sebab Nabi-Nabi lain pun Nabi kita juga. Dan Nabi kita pun suruh selawat juga ke Nabi lain. Jadi malam ni kalau tak selawat lagi tu kita tambah silah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa jami'il anbiya wal mursalin. Tambah wa jami'il anbiya wal mursalin. Termasuklah Nabi Musa. Jadi kalau tak kira jasa Nabi Musa, kalau jasa besar. Kalau Nabi Musa tak bergerak mulut, apa agak kita? Kerana atas nasihat Nabi Musa lah, maka Nabi kita patah balik semula menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menghadap Allah sekali-sekali ni lebih pada menghadap raja lagi. Cuba tuan-tuan bayarlah. Dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan ringkas cerita Allah Ta'ala terima
permohonan Nabi tu Tuhan terima. Ya. Ini pun satu anugerah besar. Kalau Tuhan kata tak terima, tak kata habis Tapi Tuhan terima rayuan Rasulullah, dan kita terima kasih banyak ke Rasulullah. Dan begitulah juga mari Nabi Musa tak puas hati lagi, Nabi kita pun masih lagi bersedia untuk nak pergi. Bawa kad lah, kalau mengadak masuk istana 4-5 kali berparut dah. Ni apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapalah semaya itu tinggal 5. Duk ulalik. Ini satu perjuangan Rasulullah SAW yang kita tak boleh lupa. Sehinggalah semaya itu tinggal 5. Nabi Musa duk tekan lagi suruh pergi. Mana dia Nabi Musa kata gini tak lagi? Bertak lagi. Dia kata kena kurang. Dia kata umat mu torak lagi 5 ni. Baru betul Nabi Musa kata torak sungguh 5 pun ramai lagi tinggal ni. Tapi Nabi kata hamba malu dah. Tak sih dah, malu dah, ada dah. Di situlah Allah Ta'ala gazet lah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, semaya ni asalnya 50, dan sekarang aku kurang ke sampai 5, tapi dari segi pahala tetap 50. Tetap 50. Jadi Alhamdulillah kita ni ke satu Tuhan besar lah. Pahala 50 tu Kekal. Cuma buat 5. Buat 5 je. Tapi Nabi Musa sebut tadi ke Rasulullah, Ustaz suruh dia minta lagi. Meminta lagi. Walaupun 5, umat pun tak tahu. Walaupun 5, aku dia kata cuba rumah aku tahu. Kalau orang pada aku. Betul. Dan ternyata tak orang ngerti. Ramai orang tinggal semaya. Kalau kita tengok mahir kau kena mana? Kalau anda boleh kos. Iya. Mahir kau ni ialah kita ambil Rasulullah kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Mau kena semaya kan? Semua mulai aku. Nabi semaya dia ada semaya dia akan dengan kamu. Dia ada semua sekali. Daripada awal takbir sampailah kepada salat. Tu di segi cara semaya. Tapi hak Nabi semaya lagu mana? Nabi ni semayanya jemaah semua. Sehingga sakit dekat-dekat nak wafat pun semaya jemaah lagi. Ni cara Nabi semaya. Hak ni hak semaya geraknya ialah lagu mana tuan-tuan? Semaya serupa Nabi. Nabi semaya lagu mana? Semaya jemaah tak tinggal. Dalam keadaan apa sekalipun, dalam musafir pun tak tinggal. Musafir cara musafir tak tinggal jemaah. Dan kalau orang tu boleh ikut semaya Nabi tu lah baru semaya gerak. Kalau semaya tika rajin semaya, tak rajin, tak berapa semaya tu tak gerak. Kalau sekiranya semaya pun lepas-lepas waktu tak gerak. Semaya juga dah, tapi semaya di rumah tak pergi semaya jemaah, tak gerak lagi. Tu maksud tak gerak. Semaya juga jemaah jaga-jaga. Tika senegi, tika tak senegi tak gerak juga. Jadi hak geraknya semaya jemaah sentiasa berjemaah. Walaupun orang semaya jemaah ni kata-kata kita tak boleh pergi. Baru ni kerana COVID. Orang biasa pergi pun tak boleh. Tapi apabila ada halangan, sama ada musafir ke, sakit ke, hak orang pergi biasa semaya jemaah, dia akan diberi pahala jemaah walaupun tak pergi jemaah. Tu hebatnya. Walaupun dia tak pergi jemaah, kerana halangan sakit ke, kerana halangan musafir ke, tak boleh jemaah, tapi apabila dia semaya di rumah seorang pun kerana sakit, dia beri pahala jemaah kerana dia biasa pergi semaya jemaah. Orang musafir tak boleh jemaah, tak ada jemaah katakan dia semaya seorang, maka dia beri pahala jemaah juga. Alhamdulillah. Sebaliknya orang hak tak biasa jemaah, maya juga maya di rumah lah. Cuma pahala jemaah tak ada. Mari COVID pun tak ada juga pahala jemaah dia nya. Orang lain hak biasa ke jemaah tu mari boleh tak mari ke masjid pun kerana COVID, kerana ada halangan boleh pahala jemaah. Beza tu. Ya. Maka kerana itulah sallu kama raaitumuni usalli tu bukan setakat cara semaya tunduk bangun rakaat, dia masuk belakang. Semaya ni sistem. Maka turut semua sistem. Badal bab semaya ni barulah semaya tu dikira sebagai semaya orang gerak.
Jadi puak-puak kita ni lagu mana? Kalau nak tafsir Nabi Musa, umatmu tak berapa gerak tu, bukan tak semaya langsung. Hak tak semaya tu memang tak gerak lah. Jadi tak gerak ni berperekat-perekat. Jadi hak geraknya ialah apabila semaya jemaah dalam setiap waktu. Kita doa lah, kita boleh. Mi'raju orang mukmin. Jadi kalau dulu semaya ni apa mi'raj ni Nabi kita naik jumpa dengan Allah. Jadi ini pun satu lagi penghormatan Datuk. Jadi satu lagi penghormatan selain daripada semaya tu walaupun dikurang sampai 5 tapi bayar tetap 50. 10 kali ganda lah. Dan Nabi kata as-salatu mi'rajul mu'min. Semaya ni mi'raj orang mukmin. Maksudnya kalau Nabi bermi'raj dulu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara lagu tu. Jadi Allah Taala beri penghormatan kepada umat Muhammad ni, boleh bermi'raj tak payah naik lagi. Duduk bawah pun tak apa. Tapi boleh bermi'raj dengan semaya. Sebab mi'raj ni berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah tu, kemuncak mi'raj tu berjumpa dengan Allah. Jadi Allah Taala memberi kemudahan semaya, boleh berjumpa dengan dia melalui semaya. Tak payah naik lagi. Macam mana pandangan Datuk? Satu penghormatan. Sangat besar. Kita tak rasa. Tak perasa. Hadiahnya sangat besar tapi kita tak berasa hadiah. Ini pun satu masalah. Masalah kita kena mikir balik-balik mula. Hadiah yang sangat besar tapi kita tidak berasa besar hadiah. Sedangkan Rasulullah sebut sebagaimana hadis Ustaz baca tadi, amalan kita yang paling awal dikira ialah semaya. Molek semaya, hak lain tu ikut dia belakang. Kalau tak molek semaya, situ masalah besar. Kalau duduk dalam kubur juga, semaya ni kalau mengikut sebagai hadis yang sebut hadis sahih, semaya duduk alik kepala. Jadi mari hak nak tanya tu dalam kepala, kata tak boleh masuk kat ni. Tak ada pintu. Mari kau alik kanan pula, duduk situ zakat ke puasa. Mari alik kiri puasa. Mari alik belakang apa semua duduk alik kaki tu semua amalan baik. Jadi amalan semaya dan juga amalan-amalan lain akan membantu seseorang itu di dalam kubur. Hak ni belum sampai dulu lagi. Start kubur. Kerana itulah Sayyidina Utsman kata, apabila seseorang itu selesai kubur, sesalah di sana. Kalau sakut sini, sakut habis di sana. Jadi tuan-tuan, maknanya semaya itu adalah salah satu amalan yang jaga tuan dia. Jaga tuan dia dalam kehidupan. Kemudian tu Ustaz tengok masa tu orang mesti je ni. Turun ke apa ni ke bumi lah. Maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi. Situ menurut sebagai hadis, mari pula para anbiya wal mursali, dia ada dua hadis. Hadis hak gi tu berupa dah, hak turun pun berupa pula. Seolah-olah kita nak hipur dua hadis ni. Hak berupa tadi ngata, hak berupa yang kedua ni nyambung. Jadi linear molek gitu dah. Allah tu. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bola dia kembali dah. Balik ke Mekah. Apabila sebalik Mekah tu dia rayak kat orang. Boleh Ustaz cerita apabila orang dia rayak kat orang ni siapa jun ngeroh orang tu? Tidak Ustaz. Jadi cerita mereka Rasulullah kalau berjalan dia jumpa satu rombongan yang berdagang ni, ana balik Mekah dia. Sesak untuk untuk desa. Untuk sesak. Jadi Rasulullah pun pergi salam, Assalamualaikum. Dia waktu dengar salam, dia kata seorang Muhammad ni. Tapi tak tahu mana. Lepas kan begitulah. Sampai ke Mekah besok, pagi-pagi lagi Rasulullah pergi ke masjid. Dalam keadaan duka cita lah. Orang yang mula berjumpa dengan Rasulullah ni Abu Jahal. Abu Jahal. Musuh ketat lah. Musuh skala dah lah. Kepala halian ni. Kepala pengak.
Abu Jahal kata, "Mana Muhammad nampak duka cita hari ni?" Dia kata, "Aku duka cita takut orang tak percaya pada aku semalam dibawa Isra' dan Mi'raj." Dia ceritalah kepada Abu. Jadi orang mula-mula dengar cerita ni Abu Jahal. Abu Jahal lah. Tapi memanglah dia manusia ni tuan-tuan semua. Atas dia tengok ke orang lah. Abu Jahal tengok ke Nabi lagu tu. Abu Bakar tengok ke Nabi lagu ni. Atas pandangan masing-masing jadi rizak pun masing-masing. Jadi Abu Jahal ni tengok ke Nabi sebagai musuh, pembohong dan sebagainya. Jadi dia kata, boleh ke tak setelah Nabi cerita Isra' Mi'raj ke Abu Jahal ni? Jadi Abu Jahal lah mula-mula dengar cerita Isra' Mi'raj ni. Dia kata ni satu peluang yang sangat baik untuk nak membunuh kepercayaan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, boleh ke tak kalau saya jemput orang mari dengar? Dia je jadi jemput hari tu. Nak sungguhnya pasal tujuan dia nak suruh orang kata bohong tu lah. Mana buat baik tapi niat jahat. Abu Jahal tu perangai lagu tu lah. Nampak baik tapi jahat sebalik tu. Dia panggil orang tu bukan nak suruh orang dengar, nak suruh percaya, nak suruh orang tak percaya. Dan supaya maknanya hak dia duk tetai selama kini dia tak berdegih tu jadi berdegih dengan orang ni. Selama kini duk tetai Nabi tak berdegih kan dengan cerita yang pelik lagu ni mesti orang akan. Dan apabila dia panggil mari tu ternyata ada juga kesan. Ada kesan. Jadi hak kafir tu tetap kafir lah, tak boleh terima lah. Hak Islam tu pun dia murtad juga. Hak Islam, hak lemah-lemah hak baru masuk Islam ni gonja juga jadi murtad. Jadi murtad. Itulah. Jadi berjaya jugalah dia je. Abu Jahal tu. Dan akhir sekali Abu Bakar tu terlambat sikit dengar cerita Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang lagi jumpa Abu Bakar, orang riuh dari masjid tu, orang gagal dah. Ada satu orang seserumbungan pokok musyrikin jugalah nak suruh Abu Bakar ni tak percaya juga. Macam nak suruh gonyel lah. Dia ceritalah, dia kata, Abu Bakar, kamu percaya ke? Mu dengar ke cerita ni sahabatmu Muhammad duk royak benda pelik-pelik. Lalu Abu Bakar pun tanyalah apa cerita. Dia pun royaklah cerita Isra' Mi'raj ni. Lalu Abu Bakar tanya, betul ke daripada mulut Muhammad? Dia kata ya, daripada mulut Muhammad. Abu Bakar kata, kalaulah benar ni betul, lebih pada tu aku boleh percaya lagi. Inilah Imam Abu Bakar As-Siddiq yang Nabi sebut. Imam Abu Bakar ni kalaulah sekiranya ditimbang dengan imam semua orang Islam atas dunia ni, maka Imam Abu Bakar lebih berat daripada semua iman lagi. Inilah kelebihan Abu Bakar. Dan kita juga minta doa lah kepada Allah biar kita juga Allahumma ja'alna minas siddiqin. Allahumma ja'alna minas siddiqin, biar kita juga termasuk dalam golongan Abu Bakar jugalah insya-Allah. Jadi apabila kita tengok Nabi cerita tentang Isra' Mi'raj ni, maka berbagai-bagai tanggapan orang. Ada yang percaya semati-mati kemah iman dia, ada orang tidak percaya, ada orang gonyah. Itulah dakwah Nabi. Apabila Nabi royak mengajar Islam, nyapa Islam, ada orang terima, ada orang lawan, ada orang tak percaya, ada orang menentang, macam-macam orang. Siapa kelelur. Apabila royak Islam ni, ada orang terima dengan baik, ada orang tolak, ada orang duk senyap, ada orang kata yalah. Tu tabiat ni bukan tabiat baru, tetapi tabiat umat manusia. Jadi apabila kita kecek tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj ni, tuan-tuan, kita dapat simpulkan bahawa dia kaitan sebagaimana Mas sebut tadi, hubungan dengan Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan kitab Quran, khususnya kepada Nabi Muhammad, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat, dan beriman dengan qada-qadar. Semua tu sayaknya. Kalau kita tengok daripada perbincangan yang ada dalam Isra' Mi'raj ni, ada berlaku rukun iman tu, dan ada rukun Islam. Jadi tuan-tuan, kita alhamdulillah pada malam ni kita peringat, sebenarnya kita peringat balik semula cerita peristiwa ini. Dia bukan satu cerita, ya, dia satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku dan dirakam
oleh Allah di dalam surah Al-Isra dan Mi'rajna dirakam oleh Allah dalam surah An-Najm. Jadi ini kita apabila kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, walau benda ni akal manusia tak ada nak mikir, tak ada capai, tetapi kita tetap beriman. Kerana Allah ayat Nabi cerita sahabat kita tu adalah benar. Kerana kita percaya ke Nabi. Apabila percaya ke Nabi, percaya belakang Nabi ayat. Kerana itulah orang yang beriman, walaupun benda yang tak menasabah dari segi akal, tetapi sumber ni sahih, kena beriman. Kerana Quran ni sebagaimana Ustaz pun sebut tadi, la raiba fi hudal muttaqin, tidak syak dia, tidak ada benda ragu dalam Quran, dan Quran ni membawa hidayah kepada orang yang bertakwa. Jadi Ustaz, nampak kita kena sekatu lah penghujung. Tapi sebelum kita nak tamat ni, nak berhenti ni, kalau Ustaz nak sebut apa ni kesimpulan daripada perbincangan kita. Jadi ini Islam era ini mengajar kita tentang sebagaimana Syekh Muhammad Alawi sebutkan. Ya. 3 perkara. Ya. Yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin. Kita nak ada ilmu yang kita sudah yakin ini. Ya. Lepas tu dia hak maklumat kita yakin dan tidak sampai kepada hakul yakin. Hakul yakin. Yakin sungguh-sungguh sepenuhnya ubatan. Kadang-kadang kita ilmu kita tu ada dah, tapi tak apa yakin sangat. Betul. Maksudnya apa kadang. Ya. Yang ketiga ainul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin ni bila kita sudah mati, Ya. kita boleh tengok. Ya. Tengok surga, tengok neraka, tengok itu boleh tengok dengan mata kepala. Ya. Jadi kita tadi dua lah. Pertama ainul yakin dengan hakul yakin. Lepas ni kita ainul yakin akan mari. Akan mati. Okey. InsyaAllah. Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam yang pertama bertambah yakin kita dengan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, dan kita harap perjumpaan kita ini diberkati dan diridai oleh Allah, dijadikan amal soleh, amal soleh yang boleh memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Dan seterusnya nak ucap terima kasih banyak kepada pengurusi, jawatan kuasa masjid dan semua ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan puan-puan sekalian, sama ada yang ada sini dan juga yang mengikuti perbincangan ni atas talian. Amu lupa sebut tadi. Rupa-rupanya ada atas talian soalan ni secara langsung. Mana-mana orang yang dengar, sahabat-sahabat kita berkongsi, maka kita harap perkongsian ini akan Allah jadikan sebagai amal soleh dan bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Dan apa yang kita kongsi ini, kita semua kena manja-manja tuan-tuan, sebab ini adalah ilmu maklumat daripada Allah dan sahabat Rasulullah, dan kita ni adalah orang yang mewarisi ilmu Rasulullah. Sikit ke banyak kadar masing-masing, dan kita ambil saka dengan Rasulullah ni ilmu dia. Saka harta tak ada, Rasulullah tak jadi saka harta dia. Tapi siapa-siapa ambil ilmu Rasulullah walaupun sikit, dia terima saka dengan kadar ambil dia. Maka apabila saka tu kena nyap agak lain lah saka, barulah kita duduk sederek dengan anda director dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi terima kasih pada semuanya, dan marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.